suka selesa dengan tafsir Al-Azhar kerana muslimat dirahmati Allah, Buya Hamka ni orang yang berasal daripada Bukit Tinggi, Padang. Kan? Padang Bukit Tinggi ke Bukit Tinggi Padang? Ustazah dah 2 kali dah bawa jemaah Al-Fawaz Travel ke sana. Okay? Muslimat dirahmati Allah. Jadi terasa roh itu bila kita berada di tempat kelahiran Buya Hamka. Ustazah kata subhanallah. Patutlah kita terasa, contoh yang siapa pernah musafir dengan Ustazah ke sana, kami pernah tergelak dengan mereka suruh kami test, cuba makan kuih naraka. Kuih neraka. Saya kata apa benda ni? Kuih neraka lah Ustazah. Saya kata kenapa bubuh nama kuih neraka? Subhanallah, rupanya pembakaran kuih itu yang dibakar bahagian atas, dibakar bahagian bawah, itulah cerita tentang perbahasan neraka Saqar yang ada dalam Al-Quran. Muslimat, saya tidak memandang kuih neraka itu, tapi yang saya pandang adalah bertuahnya bumi ini pernah lahir seorang ulama hebat di dalamnya yang insya Allah barakah itu walaupun sampai sekarang setelah kematian Buya Hamka pasti mengalir keberkatannya. Keberkatannya seperti macam mana muslimat? Penduduk boleh menamakan kuih seperti ini supaya ada gambaran, nah engkau nanti duduk dalam neraka, tak cukup bahagian atas diterbalikkan, dibakar bahagian bawah. Kita kalau dengar cerita dalam neraka ni muslimat dirahmati Allah, tak sanggup rasa nak dengar. Jadi kuih ni tapi sedap dimakan. Jadi dia duk kata, Ustazah kita tukarlah nama kuih syurga. Tak, jangan pandang remeh orang bubuh nama ni. Sebenarnya nak bagi kita berfikir. Tengok kuih tu pun kita tak sanggup cara pembakarannya muslimat. Ini kan lagi kita yang duduk di atas api. Tak payah tubuh kita dihumban ke dalam neraka Allah. Cukup ketika kita masak, lepas tenggek kuali dan periuk tu, cuba try test letak 5 jari kita ni, telapak tangan kita ni atas dapur. Agak-agak okey. Confirm semua KO. Sedangkan api kita yang kat dapur tu 70 kali ganda lebih kurang panasnya, lebih rendah panasnya, lebih sedikit panasnya daripada api neraka Allah. Makna api neraka Allah tu 70 kali ganda api dunia. So kalau yang api dunia ni kita tak sanggup nak letak atas api, kita jangan pernah bercakap sombong lah. Hal neraka lah. Berapa ramai orang bila diberi nasihat, ala kubur lain-lain, kau buat hal engkau, aku buat hal aku. Sebab kubur lain-lain lah kita nak nasihat muslimat. Kerana apa? Kerananya nanti dalam kubur kita tak boleh bertolong bantu. Atas dunia je kita boleh saling nasihat menasihatkan, saling tegur dan mendoakan. Dalam kubur memang semua nafsi-nafsi amalan kita sendiri yang akan membantu kita. Walaupun kamu mati satu keluarga aksiden, dikebumikan dalam satu liang lahat, muslimat dirahmati Allah, tak boleh isteri cuit suami bang, nanti mungkar nakir datang saya tak reti jawab, tolong jawabkan bagi pihak proksi. Tak boleh muslimat dirahmati Allah. Baik. Siapa Buya Hamka? Cerita Buya Hamka ni muslimat dirahmati Allah yang lebih kurang sesuai cantik kita ceritakan dalam musim kita ber-PKP ini. Dalam tempoh kita ber-PKP. Kerana apa? Kata Buya Hamka, dalam kita menerima takdir. Semalam Ustazah cerita 18 hari bulan 3 saya berada di studio TV Al-Hijrah. Terkejut pagi-pagi dapat WhatsApp, semua penerbangan umrah dibatalkan bermula tarikh 18 hari bulan 3. Masih bersangka baik kepada Allah, sekejap je ni kot, 14 hari saja PKP 1. Ternyata sehingga ke hari ini telah hari yang ke-51. Sampai bila akan berakhir? Tidak akan berakhir selagi mana vaksin tidak ditemui. Dan sehingga hari ini vaksin tidak ditemui. Paling awal pun mereka menjangka tahun depan pertengahan. Bayangkan muslimat dirahmati Allah. Tetapi kenapa PM kita dengan beraninya melepaskan? Pelan-pelan kita nampak dah semakin longgar. Nampak macam dah boleh balik kampung beraya je kita ni macam kan. Tapi mereka sangat minta norma baru yang lebih sudah 40 hari kita lalui ini, kita sudah istiqamah, letakkan sungguh-sungguh dalam minda kita, kita sudah betul-betul boleh hidup dalam norma yang baru ini ataupun tidak. Jaga jarak, kebersihan,
muslimat dirahmati Allah. Jadi perkara itu sebenarnya atas diri kita. Kita jaga kita atas diri kita. Sebab itu Buya Hamka dalam tajuk Hikmah Ilahi awal tafsir Al-Azhar, kata-kata dia dengar molek. Jika langit hendak jatuh, bayangkan, ini bahasa Hamka. Jika langit hendak jatuh, bagaimanalah telunjuk bisa menahannya? Kita selalu nak ngarah-ngarah orang pakai telunjuk je kan? Oh no, sana, sini. Kalau langit nak runtuh, langit ni muslimat bukan atas kuasa kita, kuasa Allah. Kalau langit nak runtuh, satu-satu takdir Allah nak turunkan sekarang. Kamu tak boleh menghalakan jari telunjuk yang sentiasa mengarah-ngarah. Engkau siapa, bos besar mana, hatta engkau agung, Perdana Menteri sekalipun, tak boleh mengatakan kepada langit jangan runtuh dulu. Siapa Ustazah Zai ketika 18 hari bulan 3 nak kata kenapa tutup Masjidil Haram? Kenapa kita tak boleh bawa jemaah umrah terbang ke Mekah dan Madinah? Fikirkan muslimat. Kata Hamka, jika langit hendak jatuh, bagaimanalah telunjuk bisa menahannya? Maksud suka tak suka itu diletakkan dalam rukun iman yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar. Hamka, seorang ulama yang hebat di Nusantara. Satu keadaan bulan Ramadan, habis daripada ceramah, tiba-tiba didatangi satu kereta Fiat. Betul ke sebutnya muslimat kan? Sebab dalam ni disebut macam tu, orang tak pernah pakai kereta besar, tak tahulah nak sebut muslimat kan. Jadi dia kata didatangi oleh 4 orang berpakaian biasa. Dia ingatkan tetamu daripada masjid nak mengundang ceramah-ceramah bulan Ramadan. Dia nak balik, nak bersiap-siap solat apa semua. Anaknya kata, ayah ada tetamu. Rupa-rupanya tetamu ini membawa satu surat daripada pemerintah, tinggalkan anak isteri, mula tahanan kepada Hamka. Disusun atur satu fitnah. Fitnah kepada mahasiswa, fitnah kepada kerajaan, fitnah kepada pemuka yang ada pada zaman itu. Yang defend beliau antaranya adalah Tengku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia saat itu. Hantarkan kepada dia duit $4 juta. Muslimat dirahmati Allah, difitnah beliau ini begini dahsyat. Sebab itu hubungan Malaysia dengan Indonesia ketika Buya Hamka ada, sampailah sekarang ini kita pergi ziarah ke rumah Buya Hamka di sana, masih disebut-sebut tentang kerajaan Malaysia. Berhubung baik dengan Buya Hamka, ulama Nusantara. So bahasa-bahasa dalam tafsir Al-Azhar ni lebih kurang hampir dengan kehidupan orang Malaysia yang kita boleh nampak satu persatu dan kita boleh baca kisahnya daripada hati kita boleh pindahkan kepada orang lain. Muslimat dirahmati Allah, tengok ya bahasa Hamka. Di samping hati mereka yang duk tahan Hamka selama 2 tahun 8 bulan. Muslimat, Hamka orang sibuk mengarang tafsir Al-Azhar bertahun-tahun, bermula tahun 1954. Tahun 1968. Tahun 1958. Mula menulis tafsir Al-Azhar, tak pernah siap-siap, sampailah pada tahun 1964 beliau ditahan, dipenjarakan. Dipenjarakan dalam tempoh 2 tahun 8 bulan. Siap tafsir Al-Quran ini sebanyak 28 juzuk. Bertahun-tahun dulu di luar hanya siap 2 juzuk. Apa yang nak disampaikan kepada kita muslimat dirahmati Allah? Hikmah di sebalik musibah. Jadi sebab itu apa sahaja musibah yang datang kepada kita seperti PKP ini, serahkan dulu kepada Allah. Lalui. Kita sendiri pun macam tak percaya kan muslimat. Dah 51 hari ke? Ustazah Zai je yang hari-hari duk mengira muslimat. 51/56 PKP dalam Facebook Ustazah. Sebab dah ramai orang dah mula lupa, dah boleh melalui kehidupan seperti biasa. Ibu-ibu hatta muslimat dirahmati Allah dah makin seronok suami anak lelaki menjadi imam di rumah masing-masing. Masya Allah. Dan seorang PM Ustazah ini takut kesalahfahaman. Dia duk rajin dengan kuliah kita muslimat. Tiba-tiba dia terdengar satu ceramah dalam YouTube. Ceramah-ceramah macam kita live sekarang ni. Bahawa dia tak boleh solat sunat tarawih selagi mana dia ada hutang-hutang solat yang belum diqada. Awal sehari, 2 hari sampai 4 hari dia bertarawih. Dia mendengar kuliah itu muslimat, dia stop terus tarawih sampai malam tadi dia tak bertarawih.
Dia hanya selepas solat isyak tu dia qada solat dia. Muslimat, ini yang kesian Kita nak beri faham tarawih ini hanya datang setahun sekali dalam bulan Ramadan. Dosa-dosa kita yang silam, yang tak sembahyang, yang ada dalam ni tak payah angkat tangan. Yang ada dalam ni kita tak sembahyang dulu-dulu muslimat. Pastinya kerana jahil kita satu, kerana sengaja kita satu, kerana kemunafikan kita. Mengaku Islam tapi malas bila bab sembahyang. Yang itu muslimat, kalau ikutkan Imam Syafi'i, tak layak pun untuk dia qada. Kerana apa tak layak untuk diqada? Kata Imam Syafi'i, solat yang betul-betul boleh diqada hanya yang benar-benar tertidur dan terlupa. Dua saja. Tertidur, terlupa, qada solatmu. Tetapi kita nak guna pendapat ini, muslimat dirahmati Allah, ada pula dalil lain datang. Hutang kita dengan manusia kena bayar, hutang dengan Allah jauhlah lebih kita kena bayar. So hutang dengan Allah tentang solatmu. Solat kita yang wajib itu, zakat kita yang tidak berbayar itu wajib diqada walau apapun alasannya. Soal Allah terima atau tidak, Allah memandang usaha kita. Kena faham juga solat qada isyak bukan mesti dibuat dalam waktu isyak. Rupanya ada ramai orang faham qada zuhur buat dalam waktu zuhur, qada isyak buat dalam waktu isyak. La. Solat qada, solat yang kita boleh buat di mana-mana waktu 24 jam termasuk waktu yang diharamkan solat. Apa antara waktu diharamkan solat? Lepas subuh, lepas asar, menjelang beberapa minit sebelumnya azan zuhur. Tak boleh kita menunaikan solat sunat, muslimat. Tetapi waktu kita merasa ada qada sembahyang-sembahyang dulu yang tinggal, kita qada sembahyang kita walau di waktu mana pun. Bila dalam Ramadan, mu memilih lepas isyak untuk mengqada solat, sudah pasti kita letih untuk bertarawih. Ini kesilapan. Jadi jangan tinggalkan tarawih. Ia sunnah yang sangat dituntut. Tetapi muslimat dirahmati Allah, walaupun solat qada itu wajib, betul kalau ada yang nak qada walaupun kita tak tahu berapa ratus waktu yang kita tinggal, itu Allah sudah melihat usaha kita. Tetapi jangan tinggal solat tarawih. Sebab itu, semuanya kita nak pegang. Kalau qada kita buat pelan-pelan. Solat taubat jangan tinggal. Ada juga yang kata tak payah tahajud, tak payah solat taubat, qada je. Masalahnya, mu ingat ke berapa ratus rakaat mu tinggal itu? Kan alangkah indah macam orang-orang hijrah yang datang bertemu dengan ustazah. Saya ni dah 4 tahun ustazah, lepas sembahyang subuh, saya sembahyang subuh lagi sekali. Lepas sembahyang zuhur, saya sembahyang zuhur lagi sekali. Saya berazam sampailah saya mati nak istiqamah buat macam tu. Ui, kenapa bersusah payah sangat kak? 2 kali solat, orang 5 waktu sehari semalam, akak double 10 waktu. Lepas isyak, dia akan isyak lagi. Lepas maghrib, dia akan maghrib lagi. Dah 4 tahun dia buat. Tahun 2020 ni 5 tahun lah. Kenapa jadi macam tu kak? Saya dulu masa kerja ustazah, saya tak sembahyang. Saya mengaku kat ustazah, dah banyak tahun agaknya nak dapat 5 waktu sehari semalam tu memang tidak lah. Kadang 2 waktu, kadang 3 waktu. Jadi saya qada je macam tu sampailah Allah ambil nyawa saya. Nampak tak dia bersungguh-sungguh? Kalau dia mati hari ni pun muslimat, mungkin belum tercover semua hutang-hutang solat dia dengan Allah dulu, tapi Allah melihat istiqamahnya usaha dia. Ramadan dia pulun sungguh-sungguh qada. Habis 30 Ramadan contoh sebenarnya belum terhitung lagi pada perkiraan Allah. Sedangkan waktu kita tinggal tu kita tak ada buku 55. Okey, tarikh sekian-sekian zuhur aku tak sembahyang. Tarikh sekian maghrib aku tak sembahyang. Kalau saat itu kita ada book note macam tu, mungkin hari ni kita boleh rujuk berapa waktu solat kita tinggal. So saya merayu dengan sangat, malam ni malam yang ke-15, muslimat dirahmati Allah, jangan kita semput dah dalam ibadah tarawih. Tak kita buat secara berjamaah, kita buatlah secara sendirian berhad. Jangan tinggal tarawih bulan Ramadan ini. Okey? Allah telah melengkapi apa yang disabdakan di dalam surah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Asal manusia ini beriman teguh kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Beriman, syarat kata Hamka, beriman teguh kepada Allah, Allah pasti mencampakkan hidayah ke dalam hatinya. Allah rupanya menghendaki, Allah yang berkehendak. PKP, Buya Hamka kena tahan penjara, walaupun semua orang mengetahui itu adalah fitnah semata. Buya Hamka kata ini kehendak Allah.
Bila dia yakin itu kehendak Allah, dia akan melalui semuanya dengan tenang. Muslimat, manusia tidak akan dapat ketenangan kalau dia kata ini kehendak manusia. Kehendak manusia kita masih boleh gula-gulakan lagi. Maksudnya muslimat, kita beruang hebat macam mana pun, beruang banyak macam mana pun, kita nak rasuah orang tu, keluarkan aku dari penjara. Tapi kalau langit sudah mau runtuh, kata Hamka, manakan mungkin jari telunjuk bisa menahan. Faham tak maksud? Kita orang dewasa. Ustazah bukan bercakap dengan budak kecil sekolah rendah, bukan. Kalaulah kita tidak mengingat kali kedua hidup. Apakah maksud kali kedua hidup, muslimat? Hidup kali kedua selepas mati. Mati je kita semalam Ustazah sebut dengan air mata yang penuh berjurai semalam kuliah kita. Kita sebutkan mati tu hanyalah setelah kita putus nyawa, diuruskan jenazah kita, malaikat sibuk menguruskan roh kita, manusia sibuk menguruskan jasad kita. Dimasukkan ke dalam liang lahat. Berpindah manusia yang menghantar kita ke perkuburan. Keluar saja daripada kawasan kubur kita. Hadis menceritakan 7 langkah, maka datanglah Munkar dan Nakir. Saat Munkar dan Nakir itu datang, sebenarnya kita telah dihidupkan semula oleh Allah. Nah, kan kita disuruh oleh Nabi, segera uruskan jenazah. Langsaikan segera urusan jenazah. Jangan simpan jenazah lama. Ternyata tempoh mati tu dalam masa yang sangat pendek, sekejap sangat. Kita yang menangis tak sudah-sudah. Tapi sebenarnya hidup balik kita dalam keadaan Munkar Nakir, nak tanya kepada roh ini. Jasadnya betul akan hancur bersama dengan tanah, dibaham oleh binatang-binatang yang kalau kita tidak beramal soleh, tapi kita akan hidup. Roh ini yang paling berharga di sisi Allah. Muslimat dirahmati Allah, saat kita mengingat tentang kehidupan kedua kali ini, pasti kita akan selamat. Kalau orang hanya ingat tentang hidup ini, tak apalah, mati nanti cerita lain lah. Soalnya selepas mati kita akan dihidupkan balik. Ini yang paling menakutkan bagi orang yang beriman.